Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam Jumaat kepada semua cikgu-cikgu yang saya hormati. Terlebih dahulu saya nak memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Syafiq bin Muhammad Ayub. Boleh panggil saya Syafiq. Saya merupakan pegawai F1 in School Malaysia. Ya, dan saya akan handle pertandingan-pertandingan regional dan juga national dan juga world final di Malaysia. Okey, jadi cikgu, terlebih dahulu sebelum kita teruskan kepada pengisian kita pada hari ini, saya minta jasa baik cikgu-cikgu semua, untuk cikgu-cikgu yang baru masuk, cikgu-cikgu boleh pergi ke ruangan message, untuk isi Google Form. Jadi saya minta untuk cikgu-cikgu isi Google Form terlebih dahulu dan saya akan teruskan dengan pengisian kita pada hari ini. Okey, jadi cikgu, suara saya jelas cikgu? Ataupun saya perlu kuatkan lagi suara saya ke macam mana? Suara saya cukup jelas? Okey, alright. Terima kasih cikgu. Okey, jadi target saya pada hari ini saya punya main objektif kita pada hari ini adalah sebab saya nak jelaskan untuk regional finals ni, apa format regional finals dan apa yang perlu ada untuk regional finals. Berapa biji kereta, apa submission yang diperlukan, project element apa yang diperlukan, berapa muka surat dan sebagainya lah. Saya akan detailkan hari ini dengan details dan saya akan sharekan juga dengan cikgu-cikgu semua apa step pertama yang perlu buat, step kedua yang perlu buat dan sebagainya. Dan saya juga nak ucapkan ribuan terima kasih dan juga selamat datang. Saya ucapkan selamat datang kepada pasukan-pasukan yang baru. Tahun ini kita catatkan lebih kurang 180 pasukan. Tahun ini kita catatkan 180 pasukan dan saya dan juga Encik Nazrin, kami sedia maklum dalam grup WhatsApp tersebut, cikgu-cikgu, ramai cikgu-cikgu minta list pasukan, betul. Jadi kami masih tak dapat nak keluarkan list pasukan. InsyaAllah dalam hari ini ataupun esok kita akan cuba keluarkan list pasukan. Sebab apa kami tak dapat nak keluarkan list pasukan? Sebab masih ada pasukan yang masih nak ubah nama pasukan, ada pasukan yang nak register baru dan sebagainya. Jadi kami kena terpaksa untuk update sehingga dia dapat satu final list. And then bila kami dapatkan final list tersebut dan kami dapat pengesahan daripada BSKK, kami akan right away saya akan post dalam kita punya group WhatsApp, dan kemudian saya juga akan post dalam kita punya official platform kami. Okey, dan cikgu-cikgu tak perlu risau. Macam mana cikgu-cikgu nak tahu pasukan cikgu dah registered, dah confirm registered dengan pihak F1 Schools? Pertama sekali, cikgu pastikan cikgu dapat email. Cikgu dapat email. Kalau cikgu dah dapat email yang menyatakan pasukan cikgu dah register, dan alhamdulillah, dan confirm lah pasukan tersebut dah register dengan F1 Schools. Takkan ada masalah lah. Okey. Jadi untuk pasukan-pasukan yang dah pernah join before this, last year and two last years apa semua, saya rasa tak ada masalah lah untuk nak baca kita punya rules and regulation, nak dapatkan rules and regulation macam mana, dan semua platform F1 sudah jelas. Saya yakin cikgu-cikgu dah faham, dah jelas dah. Jadi untuk pasukan-pasukan yang baru dan juga cikgu-cikgu yang baru, jangan risau, saya akan share hari ini daripada step pertama hingga step yang sampai final step lah. Okey. Jadi izinkan saya untuk share screen. Okay, alright. Let me open this one first. Okay, jadi untuk pertandingan ni, kita sekarang right now we are in regional finals dan kita ada 6 region. Dan hari ni saya hanya buat briefing ni untuk region utara. Region utara, Pantai Timur, Sabah dan Sarawak. Dan kita ada lagi Southern region dan juga Central region lah. Okey. Jadi daripada kesemua 6 region ni, in total kita akan bawa 40 pasukan. 40 pasukan akan layak ke peringkat national finals. Jadi kuota untuk setiap region tu nanti kita akan umumkan berdasarkan bilangan penyertaan. Sebagai contoh, kalau let's say kita ada 5 penyertaan daripada region Sabah,
mungkin satu ataupun dua pasukan akan layak ke peringkat nasional, ataupun mungkin tiga pasukan. Jadi yang itu berdasarkan kuota ataupun kuantiti pasukan lah, kita akan listkan dalam masa terdekat ni. Kita akan listkan lepas kami dapatkan pengesahan daripada PSKK, unit PSKK KPM, kita akan listkan setiap region tu berapa pasukan yang akan layak ke peringkat national finals. Dan dekat national finals nanti akan terdapat 40 pasukan dan akan bersaing untuk mendapatkan tempat mewakili Malaysia ke World Finals. Jadi daripada National Finals ke World Finals, kita setiap tahun kami, pihak F1 School, kami akan hantar 3 pasukan. Kita akan hantar 3 pasukan mewakili Malaysia lah ke World Finals. Dan untuk Regional Finals ni, kalau untuk cikgu-cikgu yang before this, dah pernah masuk tahun lepas semua, kita ada satu level yang kita panggil sebagai qualifying round, betul? Jadi apa kelemahan qualifying round ni? Jadi bila kami buat qualifying round, pelajar ni mereka dapat design kereta, tapi mereka tak ada experience, mereka tak ada pengalaman untuk hasilkan kereta tersebut, dan mereka tak ada pengalaman untuk nak tahu performance ataupun tahap atau prestasi kereta yang mereka design tersebut. Jadi atas sebab tu, tahun ni kita pastikan semua pasukan yang register semua akan bertanding secara bersemuka, physically lah. Sampai saya masukkan ada. Jadi semua pasukan akan bersaing physically secara bersemuka, dan mereka akan semua pasukan akan race lah. Mereka akan race kereta dan akan ada beberapa projek elemen yang saya akan jelaskan sebentar nanti. Okey, jadi untuk semua pasukan saya minta untuk semua cikgu-cikgu, kalau untuk cikgu-cikgu baru apa semua, kalau cikgu-cikgu nak dapatkan details mengenai F1 in Schools, syarat-syarat penyertaan dan sebagainya, saya minta cikgu-cikgu untuk pergi ke website F1 in Schools. Saya minta cikgu-cikgu untuk pergi ke website F1 in School Malaysia, www.f1 in School Malaysia, dan kalau cikgu scroll kat bawah, cikgu akan dapat satu section yang kita namakan sebagai Team Kit. Jadi dekat section Team Kit ni, kami dah sediakan semua dokumen dan semua software yang diperlukan untuk competition F1 in Schools ni. No worries, okay. Jadi kat dalam ni ada semua dokumen-dokumen yang cikgu perlukan, dan untuk rules and regulation ada kat sini, dekat competition kit ni. Kalau cikgu tekan, dia akan ke Google Drive, dan kat sini akan ada competition kits dan juga car kit. Dan dalam competition kit ni ada Autodesk modules, yang mana software yang kita akan gunakan. Jadi kami sediakan modul untuk pasukan-pasukan yang zero knowledge regarding software, boleh gunakan modul ni. Modul ni daripada A sampai Z adalah. Jadi just boleh follow je modul ni by one untuk belajar. Dan kita juga ada technical regulation dan juga competition regulation. After this saya akan go through competition regulation dan juga technical regulation. Okay. Dan untuk car kit ni pula, dalam car kit ada semua file-file yang berkenaan dengan kereta lah, daripada wheelsnya, axle, bush dan sebagainya. Okay. Jadi untuk pertandingan F1 in Schools, projek elemen apa yang diperlukan, apa kuantiti dia dan sebagainya, in detail ada dalam competition regulation. Jadi dalam competition regulation ni, ini merupakan perkara-perkara yang diperlukan oleh setiap tim bagi peringkat regional finals. Yang pertama, setiap pasukan memerlukan dua buah kereta yang sama untuk race. Kita akan ada kereta A dan kereta B. Dan projek elemen yang kedua, setiap pasukan perlu menyediakan satu portfolio yang bersaiz A4 dan hanya 5 page saja. Dia saiz A4 5 page. Jadi mesti cikgu akan tanya-tanya kan, 5 page ni, page pertama apa isi kandungan dia, page kedua apa, page ketiga apa, page keempat apa, dan page kelima apa. Cikgu-cikgu jangan risau, after this saya akan go through page pertama apa yang cikgu perlu letak, page kedua, page ketiga dan sampai page yang kelima lah. Okay. Dan kemudian kita ada 5 minute verbal presentation. Jadi verbal presentation ni,
format verbal presentation ni pada hari pertandingan nanti, para pelajar diminta untuk buat presentation di hadapan hakim, di hadapan judges selama tempoh duration presentation tu adalah 5 minit lah. Jadi ini adalah face to face presentation. Cikgu-cikgu tak perlu nak record video apa semua. This one is face to face presentation. Okay, and then the third project element adalah rendering and engineering drawings dalam format A4 dan maksimum 7 pages. Bila formatnya bila kat sini kami bagi tahu maksimum 7 pages, bermakna kalau pasukan hantar 1 pages boleh, nak hantar 2 boleh, 3 boleh, tak ada masalah. Cuma maksimumnya adalah 7 pages. Okey, tak ada minimum, maksimum adalah 7. Dan projek yang terakhir, elemen yang terakhir adalah speed display. So speed display ni adalah macam booth lah, basically macam booth. Dan booth ni kita akan sediakan ruang 1 kali 1 meter, dan saya akan explain in detail lagi regarding these parts. Okay. Alright. Jadi untuk projek elemen yang pertama, untuk race car, untuk nak adakan kereta, yang mana projek elemen yang pertama ataupun projek elemen yang paling penting dalam pertandingan F1 in School adalah kereta lumba tersebut. Okey. Jadi untuk pasukan-pasukan yang baru masuk, cikgu-cikgu mungkin lepas ni cikgu-cikgu mungkin akan quite familiar lah, dengan software-software yang akan digunakan. Jadi untuk software nak design kereta 3D ni, cikgu-cikgu boleh gunakan apa jenis software sekalipun. Tak kisah apa-apa software 3D boleh digunakan, tak ada masalah. Nak gunakan SolidWorks boleh, Solid Edge boleh, Fusion boleh, AutoCAD boleh, Inventor boleh, NX boleh, any software, Tinkercad, any software yang 3D boleh digunakan, tak ada masalah. Okey, dan kami pihak F1 School, kami menggalakkan pelajar menggunakan software Autodesk. Atas sebab apa kami menggalakkan pelajar menggunakan Autodesk? Sebab F1 in Schools merupakan official partner Autodesk, dan jika pelajar ingin menggunakan software Autodesk ni, pelajar boleh dapat akses software Autodesk secara percuma. Okey, pelajar boleh dapat akses menggunakan software Autodesk secara percuma. Macam mana nak install software Autodesk tu, langkah dia step by step. Saya akan hantar video lepas habis taklimat ni, saya akan hantar video nak install software Autodesk Fusion 360 tersebut. Step by step video tersebut saya akan hantar dalam grup. Nanti cikgu-cikgu boleh minta student untuk install software tersebut lah. Okey. Alright, so dalam software tersebut, dalam software Fusion 360 tu, apa yang perlu dilakukan, apa yang pelajar perlu buat adalah pelajar perlu design sebuah kereta. Okey, contoh keretanya saya akan tunjuk dekat sini. Alright, let me okey. Jadi ini adalah contoh kereta, sebuah kereta F1 in School yang dah siap lah. Jadi ini adalah contoh sebuah kereta F1 in School yang dah siap design. Jadi inilah dia software yang, design yang perlu pelajar design lah. So design ni, ini adalah salah satu contoh lah. So basically pelajar kena design kereta mereka sendiri. Pelajar kena design kereta mereka sendiri, dan nanti hasil dia akan berbeza-beza lah, bergantung pada kreativiti student tersebut. Okey, dan bila kita tengok kat sini, kereta 3D ni, pelajar hanya perlu design 3 komponen sahaja dalam keseluruhan ni. Apa 3 komponen tersebut? Inilah dia. Jadi pelajar perlu design body, front wing, sayap depan, dan juga rear wing, sayap belakang. 3 komponen ini sahaja yang pelajar perlu design. Pelajar kena design sendirilah, bukannya yang saya tunjuk ni contoh je cikgu-cikgu. Jadi pelajar kena design sendiri, kena come out dengan kreativiti mereka lah. Mereka nak design sayap tu macam mana, nak gunakan contoh kalau pelajar-pelajar tengok kereta F1 sebenar, ataupun tengok kapal terbang ke jet fighter ke apa, mereka dapat ilham ataupun idea nak gunakan konsep tersebut dekat kereta, then pelajar boleh design kereta lah. Boleh hasilkan kereta tersebut berdasarkan kreativiti dan juga keinginan pelajar tersebut. Okey, jadi mission pertama adalah pelajar kena design dalam 3D software.
pelajar dikehendaki untuk design dalam 3D software. Jadi macam mana pelajar nak design dalam 3D software, apa dimension dia, apa ukuran yang diperlukan dan sebagainya, semua tu boleh check dalam kita punya technical regulation. So dalam technical regulation ni, dia explain everything mengenai dimension kereta. Okay, sebagai contoh, total length. Okay, untuk panjang kereta, minimum panjang kereta adalah 170, maksimum adalah 210. Jadi panjang kereta pasukan antara 170 hingga 210 sahaja. Kalau anda kata kereta tersebut kurang daripada 170 ataupun lebih daripada 210, akan dikenakan penalti lah, kita akan tolak markah. Okey, jadi dalam ni ini merupakan technical regulation. Jadi pelajar kena design kereta mereka berdasarkan technical regulation ni lah. Ni adalah syarat-syarat dia. Berapa dia punya lebar, macam kat sini lebar dia maksimum 90 mm. So kat sini adalah semua in detail untuk body dan sebagainya. Okey, jadi macam saya katakan tadi, pelajar kena design sebuah kereta, betul? Jadi apa cara yang paling mudah? Cara yang paling mudah untuk pelajar start design. So first kali pelajar kena install software. Lepas pelajar dah install software, perkara pertama yang pelajar perlu buat adalah saya galakkan pelajar untuk sketch no-go zone. Okey, ini adalah no-go zone. No-go zone ni adalah umpama chassis kereta. No-go zone ni adalah umpama chassis kereta. Ini merupakan ni macam umpama basic kereta, dan daripada basic kereta ni lah kita akan tambah dia punya front wing, kita akan tambah dia punya rear wing, kita akan tambah setiap komponen yang kita nak buat sampailah dia jadi sebuah kereta yang siap macam ni. Okey, jadi saya galakkan lepas pelajar dah install software 3D, first step adalah pelajar-pelajar untuk buat no-go zone. Dimension untuk no-go zone ni ada dekat dalam rules yang sama, dekat bahagian bawah sekali. Kita ada sediakanlah dimension untuk no-go zone ni. Jadi boleh minta pelajar untuk design. Andai kata pelajar tak nak design no-go zone ni, dia nak terus sambung buat front wing, rear wing semua pun boleh, tak ada masalah. Cikgu-cikgu boleh buka car kit macam saya katakan tadi. Dalam car kit tersebut, saya ada sediakan semua folder ni. So ada satu folder namanya no-go zone. So kami dah sediakan lah. Basically no-go zone ni dia dah ada. Boleh je ambil file ni, dan kemudian sambung terus buat untuk buat dia punya side pod bahagian tepi ni, dia punya rear wing, dia punya muncung, dia punya ni semua boleh sambung lah bagi dia jadi sebuah kereta. Dia punya chassis tu adalah no-go zone, dan kemudian sambung jadikan dia sebuah kereta. Okay, alright. So bila dah siap design kereta ni, dan saya nak ingatkan untuk cikgu-cikgu ya, pelajar hanya perlu design kereta macam ni saja. Maksudnya body, front wing dan juga rear wing saja. Dia punya tayar, dia punya axle semua tu tak perlu design. Sebab apa? Sebab yang itu kami dah sediakan. File tersebut kami dah sediakan dekat dalam website yang saya tunjukkan tadi. Semua tu dah adalah axle, bush, wheel, semua dah ada. Okey, tinggal nak ambil sahaja, tinggal kita gunakan saja. Okey, jadi lepas dah siap body ni, design body ni, file yang ini pasukan perlu hantar kepada pihak F1 in Schools. Jadi nanti saya akan bagilah, dia ada timeline dia, ada deadline dia, ada tarikh dia, dan kena hantar kepada pihak F1 punya emails, kena hantar untuk tujuan kami manufacture. Okey, dan bila pasukan hantar design kepada kami, jadi kami akan buat manufacturing lah. Kami akan buat manufacturing menggunakan mesin CNC milling machine, dan kami akan buat manufacturing, dan selepas dah siap manufacturing, dah siap kereta ni, body ni dah siap, kami akan hantar ke sekolah. Kami akan hantar ke sekolah tersebut untuk buat sanding, pasang semua komponen dia, spray, dan siapkan dia jadi sebuah kereta macam ni, complete car. Okey. Jadi untuk projek elemen yang pertama, iaitu untuk kereta, ada apa-apa soalan tak cikgu? Sebelum saya masuk kepada portfolio dan juga pit display.
Ada apa-apa cikgu-cikgu yang tak faham, ada ataupun ada apa-apa cikgu-cikgu yang nak tanya ke regarding this design punya cara untuk design sebuah kereta? Boleh cikgu? Dapat nanti cikgu tak perlu risau regarding nak software, cara nak install software tu, nanti saya akan hantar video cara nak install software ke dalam grup. Dan untuk modul cara nak gunakan software ada dekat dalam kita punya website. Dan dalam masa yang sama, kalau cikgu-cikgu tekan F1 in School Malaysia, dan kat bahagian bawah sekali tu kita ada tulis Autodesk Education. Dan kalau cikgu-cikgu tekan kat Autodesk Education tersebut, dia akan direct kepada channel YouTube Autodesk Fusion. So dalam channel YouTube tu adalah semuanya. Kiranya setelah hantar design model dan pengajuk akan bagi ke sekolah fizikal body lah. Ya, betul cikgu. Pasukan hanya perlu design model dalam software, dan kemudian design dalam software tersebut, file tersebut hantar kepada kami, pihak penganjur, kepada F1 School, dan kami akan buat machining dan kita akan hantar fizikal kereta tersebut kepada sekolah. Dan bila dah sampai nanti dekat sekolah kena pasang lah, dia akan gam, dia akan gosok semua surface dia, dan dia akan spray dan pasang semua tayar dan sebagainya. Okey, untuk tarikh hantar tersebut nanti saya akan after this saya akan share dia punya tarikh tu untuk hantar design, dan bersama saya akan hantar dalam group juga. Okey. Macam sebelum-sebelum ni ada beberapa cikgu yang tanya saya, boleh ke menggunakan software Tinkercad? Jawapan dia boleh cikgu. Nak gunakan software Tinkercad boleh, ataupun ada software dalam, kalau macam Apple punya iPad apa semua, dia ada satu software Sharp 3D tak silap saya. Software tu nak gunakan pun boleh, tak ada masalah. Selagi mana software tersebut boleh menghasilkan design 3D, boleh digunakan. Apa-apa software sahaja. Cuma kalau pelajar nak gunakan software Autodesk, kami alu-alukan sebab pelajar boleh dapatkan education license secara percuma. Okay, alright. Itu adalah project element yang pertama. Project element yang kedua adalah portfolio. Okay, project elemen yang kedua adalah portfolio. Jadi selepas pelajar dah siap design apa semua, dan dah hantar design kepada pihak F1 in Schools, apa yang student perlu buat? Apa yang student perlu buat adalah student perlu start untuk prepare portfolio dan juga pic display. Okay, untuk portfolio, okay, jadi kalau kita scroll down, kita pergi ke bahagian portfolio ni, dalam rules and regulation ni cikgu, semua benda yang related to the competition ada in detail kat dalam ni. Jadi saya galakkan untuk student, untuk pasukan, baca the whole things lah, the whole rules and regulation ni regarding dia punya markah, scorecard dia, semua dekat dalam ni in details. Okay, jadi ini adalah untuk portfolio. Jadi untuk portfolio, pasukan diminta untuk hasilkan 5 pages portfolio. Okay, so 5 pages portfolio ni mestilah dalam size A4. Okay, mestilah dalam size A4. Okay, jadi untuk pages dia, format dia mudah saja. Kita dah sediakan kat sini. Page pertama adalah cover page. Page pertama adalah cover page. Page yang kedua adalah design konsep dan juga 3D modeling. So dalam page yang kedua tu, pelajar hanya perlu masukkan design konsep apa yang mereka gunakan. Contoh mereka kata mereka gunakan konsep Boeing, ataupun digunakan konsep kapal terbang Airbus. Konsep-konsep tersebut semua cikgu boleh minta pasukan akan masukkanlah kat dalam page yang kedua, dan juga 3D modeling tersebut daripada model daripada konsep yang mereka inginkan, ataupun research ataupun idea mereka hasilkan dalam bentuk 3D model software. So boleh masukkan dalam page yang kedua ni. Dan page yang ketiga ni adalah research and development dan juga manufacturing. So anything related to the research and development of the car, in term of design, in term of the manufacturing apa semua, boleh masukkan kat dalam page yang ketiga lah. Okay, dan untuk page yang keempat adalah regarding team identity, roles and responsibilities.
Okay, dan kemudian untuk page yang kelima adalah project management, marketing and collaboration. Jadi pelajar hanya perlu hasilkan 5 muka surat ini sahaja. Jadi kalau ada page yang ke-6, page yang ke-7, page yang ke-6, page yang ke-7 tersebut tidak akan dinilai lah. Kita hanya akan nilai 5 page yang pertama ini sahaja. Okey, jadi kalau ada student yang WhatsApp saya tanya, Encik Syafiq, apa design konsep tu in detail apa yang perlu ada? 3D modeling tu in detail apa yang perlu ada? Tak perlu risau. Kat bahagian bawah ni kita ada portfolio scorecard. So dalam portfolio scorecard ni, yang pertama design concept. So dalam design concept tu apa yang perlu ada? Several clearly annotated hand sketch idea for different car component, experimentation of idea using physical and CAD 3D modelings. Sama juga untuk 3D modeling, research and development, manufacturing, team identity, roles and responsibility, project management. So semua yang diperlukan dalam ni semuanya ada dekat sini lah. Okay, so tak perlu risau. Okay, jadi itu adalah untuk portfolio. Okay, project elemen yang ketiga, pelajar dikehendaki untuk sediakan satu pit display. Jadi pit display tu adalah macam booth lah, basically booth. Okay, untuk booth tu kita akan sediakan ruangan 1 kali 1 meter. Panjang dia 1 meter, lebar dia 1 meter. Ruangan tersebut. Dan kita akan sediakan satu meja. Kita akan beri satu meja untuk setiap satu pasukan. Meja exam lah, basically meja exam, meja study kat sekolah tu, meja pelajar tu. Satu pasukan, satu meja. Dan pelajar boleh letak lah apa-apa barang yang mereka nak letak regarding F1 School. Contoh mereka nak letak mereka punya team identity punya logos ke, dia nak letak marketing products boleh, nak letak kereta orang boleh, nak letak apa-apa, anything lah, letak laptop, letak tab, apa semua boleh. Cuma cikgu saya nak ingatkan, pasukan tidak dibenarkan sama sekali menggunakan PowerPoint. Maksudnya tidak dibenarkan sama sekali gunakan soket lah, soket elektrik, extension semua tak boleh. Jadi kalau pelajar nak letak apa-apa device yang memerlukan elektrik, pastikan elektrik tersebut, device tersebut dah di-charge sepenuhnya lah. Kalau pakai laptop, pastikan laptop tu dah di-charge. Kalau pakai tablet tu dah fully charge. Dan kita tak benarkan pasukan untuk gunakan elektrik lah. Okey, dan ada pasukan yang tanya dekat saya, boleh tak kalau kami nak buat satu kabinet, macam contoh ada satu ruangan nak buat satu kotak kabinet macam tu, lepas tu nak letak banner kat belakang apa semua. Jawapan dia boleh. Jadi terserah kepada pasukan masing-masing. Kami akan sediakan ruangan 1x1, dan dalam ruangan 1x1 tu pasukan boleh buat apa sekalipun. Kalau tak nak pakai meja yang kami sediakan pun boleh. Contoh nak letak banner sahaja, nak letak banner besar-besar kan, nak buat banner besar. Lepas tu kat depan tu mungkin nak letak anything lah, apa-apa barang-barang regarding the teams, boleh letak. Tak ada masalah, mengikut kreativiti pasukan masing-masing lah. Cuma syarat dia jangan lebih daripada 1x1 meter, dan pasukan tidak dibenarkan menggunakan elektrik soket lah. Mana-mana elektrik soket yang ada kat sekeliling apa semua tidak dibenarkan menggunakan elektrik soket. Okay, alright. Untuk P-display ni kita akan macam mana kriteria pemakahan mereka, macam mana kriteria pemakahan kita akan berdasarkan ni lah. Dia ada in term of sustainability, visual appearance dan juga P-display content. Okay, dan dekat P-display ini juga pelajar dikehendaki untuk buat verbal presentation. Jadi nanti hakim akan datang ke pit display setiap pasukan, hakim akan datang ke pit display setiap pasukan, hakim akan buat judging, akan buat pemarkahan untuk pit display, dan dalam masa yang sama pasukan diberikan masa 5 minit untuk mereka buat verbal presentation lah. Jadi mereka akan present lah regarding their teams, apa team identity diorang, teams is what the team is about, apa diorang punya design creator, konsep yang mereka gunakan apa semua. So pemarkahan untuk verbal presentation ada dekat bawah ni. In term of visual, team contribution, energy macam mana, concept clarification, time yang diberikan, kita bagi 5 minit, macam mana mereka gunakan 5 minit tu. So innovation, collaboration dan juga F1 School learning experience. Ini adalah skema pemakahan lah, skema pemakahan untuk verbal presentation.
Okey. Setakat tu boleh tak cikgu? Dapat tak? Ada apa-apa soalan tak regarding portfolio, paid display dan juga verbal presentation? Okey, boleh eh. Alright, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan, cikgu boleh tanya je. Okey, jadi itu sahaja, actually itu sahaja project element yang diperlukan untuk hantar. Jap cikgu. Maaf, ada satu lagi project element saya lupa. Ada satu lagi project element iaitu rendering, engineering drawing dan juga rendering. Okey. Kita ada satu lagi project element sebenarnya, saya terlupa. Okey, ini adalah project element yang terakhir iaitu car rendering dan juga engineering drawing. Okey, jadi car rendering and engineering drawing ni cikgu-cikgu tak perlu risau. Tak perlu risau. Bila pasukan dah siap design kereta dalam software, bila pasukan dah siap design kereta dalam software, mereka boleh dapatkan engineering drawing dan juga rendering ni straight away. Maksudnya daripada design tu dah siap, nanti dia akan ada option untuk dapatkan drawing dan juga boleh dapatkan rendering lah. Dan untuk engineering drawing dan juga rendering ni nanti saya akan bagi contoh. Dan juga saya akan dalam modul yang saya sediakan, modul Autodesk Fusion 360 pun ada. Lepas kita dah design kereta, macam mana nak dapatkan rendering, macam mana nak dapatkan engineering drawing ni. Okay, sangat-sangat mudah. Benda ni sangat mudah. Dalam a few minutes boleh siap untuk car rendering dan juga engineering drawing. Syarat dia kena ada design kereta lah. Okay, dan untuk dokumen ini mestilah dalam size A4 dan maximum pages dia adalah 7 pages. Jadi kalau team nak hantar, contoh pasukan ni nak hantar satu page car rendering, satu lagi page engineering drawing pun boleh, tak ada masalah. Okey, tak ada masalah. Kalau mungkin dalam satu page tu dia nak letak car rendering, lepas tu dalam masa sama dia nak letak juga engineering drawing pun boleh, tak ada masalah. Kalau nak hantar 7 page pun boleh, cuma jangan lebih daripada 7 pages. Okey, alright. Jadi itu sahaja project elementnya. Itu sahaja project element yang diperlukan dalam F1 in Schools. Sangat mudah. Jadi first thing first, saya minta semua cikgu-cikgu untuk maklumkan pada pasukan, first thing first, apa yang student perlu buat adalah mereka kena start design kereta. Sebab itu adalah elemen yang paling penting. Lepas dah start design kereta dah siap, lepas tu barulah kita barulah go for elemen-elemen yang lain lah. Lepas dah siap design kereta tu, file tersebut hantar kepada pihak F1 in Schools, dan kemudian bolehlah start untuk buat yang perkara-perkara lain. So daripada award yang dapat, adakah hadiah lain yang tim akan dapat? Okey cikgu, okey, selain daripada awards, okey, untuk awards saya share awards dahulu. Untuk rujukan cikgu-cikgu, saya share awards, list of award first. Okay, jadi basically kita ada 13 award. Dan saya dimaklumkan mungkin ada penambahan award lagi. Akan ada penambahan dalam satu ataupun dua award lagi. Tapi yang itu belum confirm lagi. Basically kita ada 13 award yang akan dianugerahkan kepada pasukan. Kita ada Best Engineered Car, Best Portfolio Award, Scrutineering Award, Best Paid Display Award, Verbal Presentation, Best Digital Media Award, Team Identity, Best Marketing and Innovative Thinking Awards. Okay, so basically mereka akan dapat awards. Okay, dan tadi cikgu tanya selain daripada awards ada hadiah lain ke tak? Jawapannya cikgu, untuk F1 in Schools, kita memang tak sediakan hadiah dalam bentuk wang ringgit. Kita hanya akan sediakan sijil, trofi dan juga awards lah untuk awards tersebut. Tetapi our main objective atau main aims kita adalah untuk World Finals. Our main objective kita adalah untuk World Finals. Dekat World Finals, okay, Regional Finals. Lepas Regional Finals ada National Finals. Dan pasukan yang layak dekat National Finals tu akan ke peringkat World Finals. So dekat World Finals nanti, dia punya hadiah dia adalah dalam bentuk scholarship. Bursary untuk sambung belajar dekat University of London,
MIT, untuk sambung ke William Academy, untuk sambung ke F1 Academy dan juga akademi-akademi yang lain lah. Jadi itulah yang hadiah yang disediakan untuk daripada pihak F1 Schools. Tapi yang itu scholarship dan sebagainya disediakan pada peringkat World Finals nanti, dan that's our aim lah actually. Okay, dan dekat World Finals nanti memang semua company-company besar ni, akademi-akademi ni semua akan ada, dan mereka akan recruit student-student yang World Finalist ni, students ni, mereka akan adakan interview dan sebagainya untuk recruit pelajar-pelajar ni semua. Boleh cikgu? So untuk portfolio, contoh portfolio dan juga drawing rendering, saya akan compile. Nanti saya akan compilekan. Sebab apa? Sebab this is the first year saya ini adalah format baru yang kami perkenalkan tahun ini. Kalau macam sebelum ni, pelajar hanya perlu hantar design. Design yang terpilih saja akan ke national. Jadi format tersebut tak ada lagi. Tahun ni kita gunakan format yang mana semua pasukan akan bertanding secara bersemuka. So for that reason, saya akan compilekan portfolio yang cikgu minta dan juga drawing, engineering drawing ni, dan saya akan share dalam group untuk rujukan cikgu-cikgu. No worries, okay. InsyaAllah dalam masa terdekat saya akan siapkan dan saya akan hantar dalam group untuk rujukan semua pasukan lah. Okay, alright. Saya nak share regarding tarikh untuk pasukan hantar design kereta. Okay, so habis je benda ni, kita punya main focus right now adalah kita kena pastikan semua pasukan, semua student untuk design kereta, untuk siap design kereta, dan mereka perlu hantar design kereta tersebut kepada kami mengikut jadual ni lah. Okay. Alright, so dia punya tarikh dia, mereka kena hantar kepada email pegawai technical, pegawai_technical@f1schoolmalaysia.com. Yang ini nanti email ni nanti saya akan berikan dalam grup WhatsApp. Dan tarikh akhir untuk hantar design untuk negeri Perlis, Pening, Perak dan juga Kedah, yang mana berada dalam Northern region utara, adalah 1 Ogos. Dan manakala untuk pasukan yang berada pada region Pantai Timur dan juga Sabah dan Sarawak adalah pada 13 Ogos. Ini adalah tarikh akhir untuk hantar design lah. Okay. So design tu hanya body, front wing dan rear wing tersebut sajalah. Tak perlu risau. Dan untuk submission ni hanya design kereta saja ya cikgu. Untuk portfolio, PD display semua tu tak perlu hantar. Yang itu semua pada hari pertandingan nanti baru kita akan nilai. Baru perlu bawa lah, baru perlu hantar waktu hari pertandingan nanti. Right now just hantar file design kereta sahaja. Okay, format design. Okay cikgu, untuk format design ni nanti saya akan keluarkan satu dokumen. Saya akan sediakan satu dokumen cara nak save design dan juga format design yang diperlukan step by step, dan saya akan hantar dalam group. So basically format apa yang kami minta raw file. Raw file tu maksudnya sebagai contoh, cikgu menggunakan software Autodesk Fusion 360. Jadi kami perlukan software raw file Autodesk Fusion 360 tersebut dan juga STL file. Itu yang pertama. Kalau contoh pasukan tersebut gunakan software SolidWorks, jadi kena ada raw file SolidWorks tersebut dan juga STL file. Tapi cikgu jangan risaulah, nanti saya akan sediakan dokumen tu. Nanti student just perlu ikut je. Memang dia step by step lah, step by step untuk dapatkan file tersebut. Okay, portfolio kena hard copy atau soft copy. Basically kita minta pasukan untuk print out hard copy untuk mereka display dekat P-display. Dekat P-display dan mereka nanti untuk mereka letaklah mereka punya dokumen portfolio tu dekat sana. Dan untuk submission pula kami minta dalam soft copy sahaja.
Jadi sebenarnya tak ada paksaan lah. Actually tak ada paksaan. Kalau mana pasukan-pasukan yang tak nak hard copy, mereka nak go for zero carbon tu ya. Mereka tak nak print out apa semua, nak gunakan iPad. Let's say nak gunakan iPad dekat display nanti, showcase mereka punya portfolio pun boleh. Tak ada masalah. Untuk kami nilai hanya soft copy sahaja. Okey, ada apa lagi cikgu? Mengenai software apa semua tu nanti saya akan share dalam WhatsApp, dalam grup WhatsApp videonya. Jadi cikgu boleh share terus kepada pasukan dan juga student. Dan lebih mudah lah untuk mereka nak ni. Okey, body pihak F1 buatkan. Betul cikgu? Okey, jadi list dia saya come out dengan list. Saya come out dengan list terlebih dahulu. Okey, tadi ada cikgu tanya, okey, body this part kita akan hasilkan gunakan foam. Ini nama kita gunakan foam block lah. Kita akan hasilkan gunakan CNC milling machine. Kita akan buat machining gunakan CNC milling machine. Untuk wings, untuk front wing dan juga rear wing, pasukan boleh hasilkan menggunakan 3D printer. Pasukan boleh hasilkan menggunakan 3D printer. Okey, andai kata pasukan tiada 3D printer, pasukan tak ada 3D printer. Saya percaya ada sekolah yang dah ada 3D printer dan banyak sekolah yang dah ada 3D printer. Jadi boleh hasilkan front wing dan juga rear wing ni menggunakan 3D printer supaya kenapa tujuan kami hasilkan front wing dan juga rear wing ni menggunakan 3D printer adalah untuk supaya bila mereka race nanti dekat hujung kat finish line tu, kereta tu tak mudah patah. Supaya kereta tu tak mudah patah. Okay, supaya kereta tu tak mudah patah. So for that reason, front wing dan juga rear wing ni kita akan gunakan 3D printer lah. Jadi untuk pasukan-pasukan yang ada 3D printer, ada facility 3D printer dekat sekolah, boleh gunakan 3D printer untuk hasilkan ni. Dan jika pasukan tiada facility 3D printer, boleh maklumkan pada kami ada servis 3D printer, tapi servis tersebut servis berbayar lah. Dan andai kata kalau pasukan tak nak menggunakan 3D printer, pasukan boleh hasilkan kereta sebiji macam ni, seketul macam ni untuk terus menggunakan foam block. Maksudnya di dalam satu in one piece lah, one piece punya kereta. Kalau pasukan nak bahagikan dia kepada 3 pieces macam ni, dan yang tengah-tengah ni kita akan hantar pada pihak F1 School dan kita akan potong menggunakan foam block. Yang ini pakai 3D printer, yang ini pakai 3D printer. Dan kalau pasukan tak nak menggunakan 3D printer ataupun tiada bajet ataupun ada kekangan untuk 3D printer, boleh satu blok ni terus kita akan potong pakai 3D pakai mesin CNC lah, pakai foam block. Okey. Alright. So untuk soalan seterusnya, ada cikgu tanya mengenai sponsor. Okay, mengenai sponsor, macam mana student nak dapatkan sponsor. So basically cikgu, untuk nak dapatkan sponsor ni, cara dia adalah first kali biasanya apa yang pasukan-pasukan akan buat, mereka akan keluarkan surat daripada sekolah, daripada sekolah menyatakan pasukan ni terlibat, pasukan ni akan mewakili sekolah untuk menyertai pertandingan F1 in Schools peringkat regional finals. Dan kemudian pelajar kena contact mana-mana company kat luar sana dan bagi tahu pada mereka lah, kita join competition F1 in School, so boleh tak sponsor in term of apa. Contoh kalau cikgu nak sponsor dalam pakaian, contact company pakaian tersebut. Lepas tu bila cikgu hasilkan pakaian, nanti cikgu cakap lah, in return dekat pakaian tersebut ada logo company tersebut. So maksudnya dia ada two side punya benefit. Mereka sponsor kita, dalam masa sama kita buat marketing untuk pasukan tersebut. Dan dalam masa sama untuk kita punya social media kita semua, portfolio dekat kereta kita, semua ada logo-logo company tersebut. So dia ada two side punya benefit lah. Jadi itu cara-cara basically cara untuk nak dapatkan sponsor.
Dan cikgu juga boleh buat satu proposal, sponsorship proposal untuk hantar kepada company-company. Ada tak surat pengesahan daripada F1 School sebagai bukti pasukan menyertai pertandingan? Ada cikgu. Nanti kita akan keluarkan selepas semua pasukan dah confirm nama pasukan dan fully registered. Kita akan maklumkan kepada pihak BSKK untuk keluarkan surat pengesahan tersebut. No worries. Okey cikgu, ada apa-apa soalan lagi? Untuk cikgu-cikgu yang baru masuk, saya minta untuk isi Google Form ni ya, supaya saya boleh trace pasukan mana yang dah dapat taklimat dan pasukan mana yang belum. Kalau nak tambah ahli peserta lagi boleh. Boleh cikgu. So basically untuk tahun ini, untuk regional tahun ini, minimum ahli minimum peserta untuk satu pasukan adalah 4 orang, maksimum adalah 6 orang. Jadi sebagai contoh, kalau ada pasukan yang baru ada pasukan yang hantar 4 orang dan dia nak tambah lagi seorang ataupun nak tambah lagi 2 orang, boleh, tak ada masalah. Cikgu WhatsApp je saya. Cikgu WhatsApp saya, cikgu nyatakan nama grup, sekolah mana dan juga nak tambah nak detail pelajar yang nak tambah tersebut lah, ataupun nak tukar ke apa, kita boleh ni. Boleh cikgu, nanti saya akan compilekan slide tersebut dan juga semua data-data yang diperlukan tu, dan saya akan share dalam grup juga. Semua maklumat yang saya share tadi untuk reference cikgu-cikgu ni saya akan share dalam grup. Okey. Cikgu, ada apa-apa cikgu ada apa nak tanya lagi? Anda kata sponsor belum dapat, boleh ke hutang blue kaki? Mengenai hutang blue kaki ni saya tak pasti. Okay, nanti akan ada pihak daripada F1 Schools, hubungi cikgu setiap cikgu regarding payment regarding payment this payment ni. Nanti if cikgu ada kekangan untuk membayar ataupun ada apa-apa masalah regarding pembayaran, cikgu boleh maklumkan person in charge tersebut lah directly. Nanti boleh berurusan dengan mereka. Untuk video pembelajaran untuk pelajar design kereta ada tak? Ada cikgu. Nanti dalam website F1 School Malaysia, F1 School Malaysia, let me share. Perkataan pembayaran boleh guna LO? Boleh cikgu. Cikgu boleh pakai LO, check, any type of payment boleh guna. Okey, jadi tadi ada cikgu tanya mengenai video pembelajaran yang lebih details, yang lebih mendalam. Jadi dalam website F1 Schools ni, kalau cikgu tengok kat bahagian bawah sekali, kat bahagian Team Kids ni, kita ada satu parts Autodesk Education. Jadi kalau kita tekan kat Autodesk Education ni, dia akan terus kepada website YouTube Autodesk Education. So dekat dalam ni dia ada semua maklumat mengenai Fusion 360 lah, cara nak menggunakan software 360 ada. So anything regarding the Autodesk ada kat dalam ni lah. Dan dalam masa yang sama juga boleh gunakan modul yang saya sediakan. Modul yang saya sediakan dalam website tersebut. Okey cikgu, jadi kalau tak ada apa-apa, saya akan habiskan sesi kita pada pagi ini. Kalau cikgu ada sebarang pertanyaan, sebarang isu ataupun apa-apa yang cikgu kurang faham, cikgu boleh directly WhatsApp saya dan saya akan reply as soon as possible. Bila tarikh pembayaran? Okey cikgu, mengenai pembayaran cikgu, mengenai pembayaran, tarikh pembayaran, cara pembayaran apa semua tu, nanti akan ada person in charge daripada F1 Schools ni akan contact cikgu, akan contact setiap cikgu. Kita akan keluarkan quotation dan kita akan maklumkan lah nak bayar tu nak bayar menggunakan apa, bila tarikh akhir pembayaran, in detail dan sebagainya. Kalau ada kekangan apa semua pun boleh maklumkan pada beliau pada orang tersebut lah, orang yang akan uruskan tersebut.
Okay, alright. Terima kasih cikgu. Jika ada terkasar bahasa tersalah kata, saya minta maaf dan salam Jumaat. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu.